Baik, kembali dalam cerita. Kalau kita nak bercakap berkaitan dengan akses pendidikan, banyak inisiatif yang dilaksanakan. Pada tahun 2016 hingga 2018, adanya jelajah pendidikan Bumi Putera ataupun kita sebut sebagai JPB. Tetapi kesinambungan itu dibawa dengan jelajah pendidikan keluarga Malaysia 2022 ataupun kita sebut sebagai JPKM. Tetapi bagaimana kita nak tahu perkembangan dan juga apa yang telah pun dilaksanakan sepanjang jelajah berkenaan. Hasimi Muhammad hari ini ke Kuala Selangor. Betul. Ke Kuala Selangor untuk program jelajah pendidikan keluarga Malaysia. Saya tak tahu dah kali keberapa, ini kali keberapa yang dianjurkan. Kalau ikutkan kepada rekod dia mula dilancarkan pada Mac bulan ini. Tahun ini oleh Perdana Menteri di Segamat, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ketika awal itu prosesnya adalah 2 bulan di sesi fasa awal itu melibatkan jelajah pendidikan keluarga Malaysia ini, yang mana ketika itu mensasarkan 50,000 pelajar yang tercicir, khususnya dalam kalangan B40 ini yang berada di luar bandar. Kalau ikutkan kepada ini merupakan jelajah yang kedua, fasa kedua, yang mana ia dilancarkan di Kuala Selangor, daerah Kuala Selangor. Namun kalau kita nak melihat kepada bagaimana kita nak memahami peranan jelajah pendidikan keluarga Malaysia ini, kita melihat seperti mana Ehsan katakan, ia kesinambungan pada 2016 hingga 2018 yang mana terhenti seketika, dan ini inisiatif yang telah pun dikemukakan semula oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang mana kalau kita melihat kepada rekod mana dilaporkan oleh Perdana Menteri sendiri, daripada 2016 hingga Mac tahun ini saja dah lebih 160,000 pelajar yang tercicir ini dibantu untuk menyambung pelajaran ke IPTA ataupun swasta ataupun bahagian teknikal dan sebagainya. Kenapa atau bagaimana yang tercicir ini difahamkan, proses ini berlaku salah satunya disebabkan mungkin kesilapan teknikal ketika mengisi UPU ataupun pelajar-pelajar berkaitan ini kurang berkemampuan dari segi untuk membiayai kos pendidikan. Jadi dengan adanya jelajah pendidikan keluarga Malaysia 2022 ini, kita lihat ia satu peluang baru, peluang kedua kepada pelajar-pelajar ini, khususnya B40 ini, untuk kembali melanjutkan pelajaran mereka. Bagaimana dengan adanya siri jelajah ini di 50 kawasan terpilih di kawasan luar bandar ini, akan ada booth-booth daripada pihak IPT, swasta dan juga vocational untuk hadir. Jadi pelajar-pelajar yang tercicir ini, SPM dan STPM yang hadir pada jelajah ini, mereka akan terus boleh orang kata temu duga bersama dengan pihak IPT atau pihak IPTS itu, dan jika mereka ini memenuhi kriteria yang telah pun ditetapkan, akan terus dibantu untuk melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Itu yang sedang dilakukan ketika ini, yang mana juga di Kuala Selangor untuk seri kedua kita kata, yang hari ini mereka mensasarkan 1,500 pelajar. 1,500 pelajar. Dia macam karnival kerjaya lah. Betul. Kita nak pergi dapatkan kerja dan sebagainya, tapi ini untuk pelajar-pelajar yang tercicir. Tapi kalau kat Kuala Selangor tadi ramai tak Hasimi yang hadir? Kita ingat sambutan sangat menggalakkan sebenarnya, Ihsan, kerana pada masa yang sama ia ada juga tawaran terus diberikan kepada pelajar-pelajar tersebut, juga sumbangan kepada mereka-mereka yang telah berjaya. Kita melihat kepada ini satu keterujaan jugalah sebenarnya, Ihsan, kalau kita pernah melalui zaman-zaman untuk apply UPU, untuk masuk IPTA, dan ini kita lihat mereka gembira kerana dah ada video yang dipaparkan itu, kita panggil video daripada respon daripada pelajar-pelajar. Ada yang 4 kali cuba untuk memohon untuk memasuki pengajian tinggi tapi tidak berjaya, tapi melalui inisiatif ini selepas 4 kali, beberapa kali cuba berjaya. Itu antara, kalau kita lihat momen-momen pelajar-pelajar ini, tak kira di mana sahaja di seluruh negara, khususnya di luar bandar ini, dibantu oleh kerajaan untuk mendapatkan akses pendidikan yang kita rasa sama rata. Bukan sahaja mereka yang hanya berkemampuan, tapi ini juga kepada mereka yang mungkin dalam golongan yang kurang berkemampuan dari segi keuangan. Jelajah ini maksudnya tadi di Kuala Selangor ini, peringkat universiti, IPTA, IPTS, college dan sebagainya memang turun sekali lah untuk bagi penerangan. Terus ada untuk berikan penerangan. Jadi mereka yang hadir hari ini, selain daripada yang terima tawaran terus, jadi yang hadir jelajah itu dah boleh terus pergi ke booth mana-mana yang mereka berminat. Contoh kita ada Universiti UUM
misalnya, terus pergi sana pihak universiti akan terus menduga beliau untuk kos-kos yang telah pun disenaraikan untuk dimohon dan dibantulah sekiranya mereka ini layak. Dan kebanyakannya daripada dimaklumkan oleh Yayasan Prihatin itu sendiri pada jumlah yang mohon setakat ini lebih 80% yang telah pun hadir memang berjaya untuk menempatkan diri mereka ke Menara Gading. Dan kita melihat juga kehadiran Tengku Zafrul, Menteri Kewangan juga telah memberikan satu jaminan bahawa MOF ini akan membantu Yayasan Prihatin ini khususnya untuk dianggarkan 260,000 pelajar yang tercicir daripada B40 ini akan dibantu daripada program ini untuk ditempatkan dalam institusi-institusi yang akan ditawarkan nantilah. Ini dari segi sudut kewangan. Sebab tu kalau tadi kita tengok Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul ada sekali kan. Betul. Sebab kadang-kadang bila kita tak boleh nak menempatkan ataupun ada pelajar-pelajar yang tidak boleh menempatkan diri di UPU ataupun di universiti awam, terpaksa masuk ke universiti swasta. Bukanlah terpaksa, mungkin ada setengah-setengahnya memilih seperti itu. Cuma modal dan juga jumlahnya adalah lebih besar. Apa jaminan daripada kerajaan untuk membantu terutamanya dari segi kewangan kepada mereka pelajar-pelajar yang tercicir dalam golongan dan juga kelompok B40 ni? Betul. Kalau kita melihat kepada selain daripada memudahkan pelajar-pelajar yang tercicir ini untuk masuk, kita faham bahawa ada juga inisiatif atau bantuan kewangan, bantuan awal pembelajaran telah pun diberikan oleh kerajaan itu sendiri. Dan kalau kita melihat kepada mereka golongan B40 pelajar ini, kita ada juga zakat, kerjasama bersama zakat. Ini juga meringankan beban mereka untuk memasuki pelajar ke Menara Gading. Mungkin untuk kos-kos awal, untuk membayar yuran dan sebagainya. Macam hari ini juga ada lebih kurang ratusan pelajar yang diberikan bantuan awal untuk melanjutkan pelajaran. Ada juga sagu hati dari segi bantuan cermata dan sebagainya. Itu kaedah-kaedah ataupun inisiatif yang telah pun dibantu oleh pihak kerajaan. Dan seperti mana dimaklumkan oleh Tengku Zafrul juga, inisiatif ini banyak disalurkan sebenarnya, bukan sahaja dari direct dari segi kewangan, itu mungkin juga dari segi koperasi sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah sebagainya. Itu juga disalurkan oleh kerajaan untuk membantu pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan ini untuk orang kata memudahkan mereka lah untuk terus melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Dan hari ini juga kita melihat kepada komitmen seperti mana dimaklumkan oleh Tengku Zafrul itu sendiri, usaha-usaha ini adalah untuk kemajuan modal insan itu sendiri dalam usaha untuk kita berdepan dengan revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Ini persiapan untuk anak-anak muda, generasi muda untuk terus berjaya, diberikan peluang yang lebih besar untuk mereka akses kepada pendidikan dan seterusnya untuk berjaya pada masa depan. Bila adanya program jelajah seperti ini, saya rasa dia menariklah bila berada di Kuala Selangor. Kadang-kadang ada yang tidak dapat akses, mungkin nak cari macam mana. So bila ada karnival ataupun jelajah seperti ini, senang untuk pelajar-pelajar ataupun mereka yang tercicir ini untuk pergi dan dapatkan. Sebenarnya bukanlah untuk yang lepasan SPM saja. Mungkin yang nak study selepas itu ataupun nak sambung pelajaran, boleh saja ambil peluang ini. Selepas ini ke mana? Ada tak dimaklumkan jelajah selepas ini? Okay, untuk siri jelajah seterusnya, sebenarnya kita maklum bahawa 50 lokasi itu 50 lokasi di seluruh Malaysia telah pun ditetapkan untuk jadual seterusnya. Saya tak pasti lagi lokasinya, tapi kita boleh tengok untuk maklumat lanjut di laman web Yayasan Prihatin itu untuk melihat kepada jadual-jadual yang seterusnya untuk pergerakan pada jelajah pendidikan keluarga Malaysia ini, Ehsan. Kerana di situ juga ada penerangan untuk mereka bagaimana nak mohon, apa bantuan-bantuan yang disalurkan, IPTA, IPTS mana yang ditawarkan, dan ini satu kemudahan untuk mereka mempersiapkan dirilah. Macam kita nak pergi temu duga lah, Ehsan kan, bawa resume, bawa kita punya result dan sebagainya. Itu persiapan jugalah untuk mereka untuk kena pasti lokasi-lokasi seterusnya, Ehsan. Lepas ni pun pada pelajar yang mungkin menonton dan juga mengetahui nak pergi ke jelajah ni, siapkan dululah dokumen-dokumen. Sini tadi ada bawa dokumen. Tak ada. Mungkin
Lepas ini kita boleh move on, Zat. Kan Asimi nak melanjutkan pelajaran tapi dalam bidang arkeologi saya rasa sebab Asimi ni antara wartawan yang banyak bidang dia boleh ceburi, zoologi juga mungkin antara perkara yang kadang-kadang bila wartawan ni dia nak cuba keluar daripada bidang komunikasi dan sebagainya kan. Kita cubalah kan macam Ihsan sendiri pun ada cita-cita sendiri daripada fashion dan sebagainya. Mungkin itu akan bagi ceburi, Zat. Ini semangat kita nak bawa untuk apa saja bidang yang kita minat, yang kita ceburi. Ini adalah antara perkara untuk kita lebih maju ke depan, untuk kita sama-sama belajar dan juga menimba ilmu. Kepada adik-adik yang mungkin belum ada tempat, jangan risau, ada peluang-peluang khas, yang peluang kedua, ketiga, keempat. Jangan tunggu peluang kedua saja, Azimi. Mungkin ada yang ketiga dengan laku Nabila Razali lah. Itu saja cerita saya, Ihsan Haya. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.